Assalamualaikum dan salam hormat. Kita bertemu lagi dalam Sukan Plus Close Up minggu ini. Baik, seperti biasa, Sukan Plus Close Up akan mengupas perkembangan terkini sukan negara, dan pada kali ini kita akan bersama pemenang pingat emas kejohanan bowling wanita dunia 2017 dan juara kebangsaan. Saya perkenalkan atlet bowling negara Siti Safia Amirah Abdul Rahman. Apa khabar Safia? Khabar baik, terima kasih. Baik, terima kasih Safia kerana sudi bersama Sukan Plus Close Up minggu ini. Sama-sama. Hari ini kita nak santai-santai je, okey? Okey. Baik, pertama sekali kita nak kenal dulu siapa Safia. Sebab saya yakin ramai dalam kalangan penonton-penonton Sukan Plus Close Up nak tahu sedikit lah tentang latar belakang Safia. Okey, saya Siti Safia Amirah dan saya dah dalam national team dah since saya umur 14 tahun. So 18 tahun dah saya dalam team. Itu apa ya? Ya, maksudnya lama lah Safia dah terlibat dalam sukan bowling ni. Okey, sebelum tu mungkin Safia boleh describe sikit. Safia ni orang yang macam mana? Funny ke, ceria ke, kreatif ke, atau macam mana? Bagi saya jenis yang kalau dengan teammate saya, saya jenis yang macam ceria lah dengan teammate saya, dan kadang-kadang tu diorang rasa saya ni macam fun lah, macam kalau berborak ke apa ke, diorang kadang tu suka kacau-kacau macam tu. Jadi kalau tak ada seronok Safia, lah, diorang bosan lah. Lebih kurang kot rasanya. Okey, Safia, untuk setiap atlet negara mesti ada orang panggil background story. Macam mana boleh terlibat dalam sukan yang sedang diceburi? Macam Safia main bowling. Okey. Jadi Safia, macam mana boleh terlibat dengan sukan bowling ni, dan dalam banyak-banyak sukan, kenapa sukan ni menjadi pilihan Safia? Sebenarnya saya masuk dalam bidang bowling ni disebabkan ibu bapa saya. Ibu bapa saya kedua-duanya bermain bowling lah sejak saya kecil. Dari situ masa diorang bermain liga, macam few nights selalu every week diorang main liga, saya start untuk ada rasa interest lah untuk main bowling. Dari situ ayah saya belikan saya bola yang 6 pound, yang kira paling ringan lah. Dia belikan saya satu bola tu, and saya main tu. Dari sejak tu saya rasa saya nak serius dalam bidang bowling ni. Baik, jadi maksudnya boleh dikatakan ahli keluarga Safia jugalah sebagai pencetus kepada di mana Safia sekarang ni. Ya, betul. Baik, jadi Safia untuk sampai ke tahap ni mesti ada pencetus ataupun seseorang lah yang menjadi tulang belakang Safia. Jadi adakah orang yang sama seperti ahli keluarga juga, ataupun mungkin ada orang lain yang membantu Safia masuk ataupun mencetuskan idea untuk Safia masuk ke dalam bidang ini? Memang ibu bapa saya sajalah, sebab diorang dari kecil diorang banyak support saya dalam macam especially ayah saya, dia memang betul-betul nak push saya jadi pemain Malaysia yang memang inilah high class punya lah. So and then dia memang banyak spend untuk saya, untuk beli bola bowling, beli equipment untuk training semua, sampailah saya masuk ke dalam national team. Okey, baik. Jadi selain ayah Safia, setiap atlet negara ni selalunya kita tahu ada idola mereka sendiri dalam bidang ini. Jadi untuk Safia, siapa idola tersebut yang membawa kepada kejayaan-kejayaan Safia dalam sukan negara ni? Idola saya dari bowling, saya rasa dulu ayah saya ada pernah minat di satu legend bowler ni lah, dia profesional, nama dia Earl Anthony. Dari situ memang saya berminat lah tengok dia punya cara dia main, cara dia macam bowling apa semua. Tapi sekarang ni saya ada few professionals yang saya look up tu lah, nampak macam idola. Semua kebanyakan dari yang professional punya bowling lah, daripada player-player profesional. Okey, mungkin Safia boleh kongsikan siapa pemain-pemain profesional yang Safia jadikan idola tu? Ada kalau dari lelaki macam Chris Prader, dia profesional juga, dan yang perempuan macam Daria.
semua yang nama yang terkenal dalam dunia bowling ni lah. Baik, jadi kalau dari segi inspirasi tu, mereka memberi inspirasi dari segi macam mana tu, Safiah? Bagi saya dari segi release diorang smooth. Lagi satu tu dari segi diorang punya accuracy dengan diorang punya concentration yang tinggi. Baik. Okey, Safiah. Dalam setiap sukan, kita tahu mesti ada kriteria yang atlet itu perlu penuhi untuk bergelar seorang atlet kebangsaan terutamanya. Jadi untuk sukan bowling sendiri, apa kriteria yang Safiah perlu penuhi untuk bergelar seorang atlet bowling kebangsaan? Kriteria dia kalau dululah masa sebelum saya masuk, diorang usually tengok dari segi macam dalam tournament kan. Macam saya masuk pun disebabkan saya memenangi Malaysia Open pada umur 14 tahun dan diorang terus serapkan saya dalam national team lepas tu sebab saya menang 2 kategori, satu youth open kategori, satu lagi yang the open women's open kategori. Memang lepas habis tu diorang terus serapkan saya dalam national team. So dulu itu kriteria dululah. Sekarang ni usually diorang akan tengok macam mana yang dia rasa talented and rasa sesuai untuk masuk dalam national team. Okey, talented dan sesuai tu mungkin satu perkara yang umum sedikit lah. Mungkin Safiah boleh huraikan sedikit kriteria yang bagaimana tu? Selalunya diorang akan lihat dari tournament junior sebab sekarang ni memang ada banyak tournament junior yang diorang host lah dekat Malaysia ni. So dari situ diorang selalu akan scout lah talent-talent yang mana yang diorang rasa sesuai untuk dimasukkan ke dalam backup team dahulu. Lepas tu baru diorang akan bila diorang training dengan backup and diorang dah start travel dengan kita, diorang akan slowly diorang akan diserahkan dalam national team lah. Okey, maksudnya bermula daripada junior team dulu. Ya. Kat situ akan dilatih dan sebagainya baru diserap ke peringkat yang lebih tinggi. Ya, betul. Okey. Baik Safiah, saya ada buat sedikit bacaan berkenaan dengan berat bola bowling. Jadi yang saya faham setiap bola bowling yang digunakan oleh atlet itu berbeza-beza. Kalau macam Safiah sendiri, berapa berat bola tersebut dan kenapa berat tu menjadi pilihan Safiah? Dia berat bola saya sekarang 15 pound. Berat 15 pound tu kira average untuk semua bola lah kiranya di seluruh dunia lah yang betul-betul profesional dalam bowling ni. Kalau 15 tu bagi saya just nice saya sebab speed saya pun tak terlampau laju dan tak terlampau perlahan. So kira kalau lebih laju saya rasa saya perlu naikkan kepada 16 lah, tapi so far saya tak perlu. 15 dah cukup bagus untuk saya. Okey, jadi maksudnya 15 tu yang Safiah selalu gunakan. 16 tu paling maksimum. Kalau dalam berat bola pun memang itu yang maksimum. 16 Okey, yang paling ringan? Paling ringan 6 pound. Itu kalau usually budak-budak je lah yang pakai. Okey. And selalu kita tengok bowling ni, dia punya bola tu ada corak ke? Boleh customize atau macam mana? Memang customize sebab dia akan ikut you punya span jari. So span jari you dia akan ikut kesesuaian lah, macam keselesaan span you di bola tu. So you dapat release yang sedap, you tak injured your hand. Itu yang paling penting lah. Yang kepentingan span tu is so that you tak injured your fingers and injured your wrist. Okey, jadi kalau macam Safiah customize bola tersebut, mungkin boleh kongsikan harga ataupun bagaimana? Dia berdasarkan harga yang berbeza-beza ke atau macam mana? Dia actually ikut pada bola tu. Setiap bola tu dia ada kelainan dia lah. Sebab ada yang high performance, ada yang low performance, ada banyak jenis lah. Tapi usually bola-bola kita semua high performance lah. So high performance kira lagi mahal daripada low performance. Sebab low performance usually untuk orang macam baru start main ataupun orang yang macam tak nak bola, dia orang terlampau macam agresif ke apa dekat lane. So usually itulah perbezaan dia. Okey, jadi Safiah menggunakan bola high performance. Okey, kalau pergi training pun akan bawa bola yang sama ataupun betul, menggunakan bola di tempat training tersebut? Kita memang akan pakai bola sendirilah, bola yang kita dah pernah drill sebelum ni. Okey, baik Safiah. Safiah dalam pasukan kebangsaan bermain secara berkumpulan juga, betul? Dan juga single. Okey.
antara berkumpulan dan single ni, yang mana satu menjadi pilihan Safiah? Dan untuk kedua-dua tu mungkin Safiah ceritakanlah kepada kami apa cabaran. Satunya berkumpulan dan yang keduanya single. Kalau single tu macam you rasa macam you main seorang je lah kan. Apa-apa pun you memang nak menang. Apa-apa pun dalam otak saya fikir nak menang sebab ini semua cuma saya. Semua saya, apa-apa pun kesalahan semua saya. Macam tu. Apa-apa pun kalau individu tu bagi saya adalah kalau menang dalam tournament tu adalah macam ekstra untuk saya. Sebab itu kiranya macam rezeki tau. Sebab bukan senang nak menang. Betul. Sebab ramai. Kalau singles akan lagi ramai daripada berkumpulan. Sebab semuanya boleh, semuanya ada chance untuk menang. Kalau memang dia ada rezeki tu memang kira besar jugalah kemenangan tu. Kalau yang untuk berkumpulan pula memang itu selalunya aim tim Malaysia untuk menang tau. Itu yang paling bagi kita orang. Kalau berkumpulan semua dapat pulang balik dengan medal. Kalau single seorang saja dapat balik dengan medal. So kalau boleh kita nak menang berkumpulan, so semua orang happy balik dengan medal. Baik, jadi kalau andai kata untuk Safiah bermain secara single, tak dapat bawa pulang medal ke negara. Jadi perasaan tu rasa berbeza lah. Berbeza lah. Dengan berpasukan. Ya, betul. Baik, kalau dari segi berpasukan, communication bagaimana? Di semasa perlawanan sedang berlangsung tu. Usually communication tu kebanyakan kita akan selalu communicate dengan coach di belakang. Player dengan player, just kebanyakan kita buat supportive words, macam motivational words lah untuk kita punya teammates ke. Macam kalau dia tengah down, kita macam try untuk cool dia down macam tu. And kita orang banyak lah macam cheering. Kalau perempuan dia cheering dia lebih-lebih sikit lah kan. Biasalah tu kan. Yeah. And memang kita orang dari dulu, kita orang macam ada tradition yang macam ikut sampai sekarang tau. Daripada Kak Shalin sama Kak Shalin dulu, dia orang bawa sampailah ke sekarang. So kita orang dah biasa. And setiap kali berkumpulan ni, kita orang punya semangat tu dia lain macam sikit tau. Dia sekali kan. So dalam banyak-banyak atlet yang berkumpulan dengan Safiah, siapa yang selalunya Safiah akan pairing lah? Yang selalunya akan pergi perlawanan bersama-sama macam tu. Selalunya dengan macam sekarang ni yang ada dalam team, selalunya dengan Cindy Jane, dengan Esther Chia, dengan Natasha lah. Itu yang selalunya lah sebab kita 4 orang dalam elite team. Macam last time pun yang kita pergi IBF tu pun memang kita dah tahu masing-masing punya macam perangai ke. Macam bila kita in game tu ada yang macam do not disturb zone apa semua kita tahu tau. So itu yang buatkan kita lebih rasa macam selesa ya. Betul. Jadi maksudnya bila semakin banyak perlawanan dengan seseorang tu, lagi kita kenal lah. Ya, betul. Kita punya ni macam mana nak backup dari segi kelemahan dia. Baik Safiah, seterusnya kita nak imbau balik kenangan kita COVID-19 2 tahun lalu. Baik, untuk ketika itu banyak aktiviti yang terpaksa dihentikan seketika, termasuk juga latihan sukan. Jadi macam Safiah sebagai seorang atlet bowling negara yang dah terlalu biasa pergi training secara fizikal, bagaimana perkara itu, COVID-19 dan PKP ni memberi impak ataupun kesan kepada cara Safiah menjalankan latihan? Memang impak dia agak besar sebenarnya, sebab kita tak dapat nak pergi ke bowling alley nak buat latihan. And kita satu lagi, kita pun tak boleh nak buat fitness juga sebab gym semua ditutup pada masa tu. Jadi yang kami boleh buat di rumah is cuma dapat baling bola je lah dekat tilam ke apa ke, untuk maintainkan dia punya kekuatan wrist tu, untuk kuatkan wrist juga at the same time. And kalau yang pasal fitness tu, almost every day
kita orang ada buat session Zoom call dengan gym instructor. Dia akan macam bagi few exercise yang boleh buat di rumah lah. Dia akan ubah semua exercise so that yang kita macam weight semua tak ada, so susah. Kebanyakan kita semua guna body weight saja untuk buat fitness tu. Agak susah tapi tak ada nak buat apa lah kan. So kita buat apa yang kita boleh buat je lah masa Jadi tu. keberkesanan dia tu tak samalah macam training secara biasa fizikal. Memang memang sangat berbeza. Okey. Memang berbeza. Jadi dari segi bagaimana nak cakap cara untuk Safiah biasakan dengan latihan yang sebegitu, makan masa atau tak? Ambil masa tak untuk biasakan? Saya tak nak biasakan sebenarnya sebab lain kan dari yang normal daily saya buat training kan. So saya buat tu untuk just tak nak hilang saya punya macam rasa dia, rhythm dia semua, and tak nak also macam hilang muscle sebab susah tau sebenarnya masa time COVID tu. Ya, betul. Tak boleh nak buat apa, duduk rumah saja kan. Jadi macam untuk sukan-sukan yang lain mungkin sedikit fleksibel. Kalau untuk bowling ni kan kita tahu ada venue dia, ada kelengkapan khas. Macam tadi Safiah cakap saya tertariklah menggunakan tilam. Mungkin Safiah boleh huraikan sedikit, ceritakan sedikit kepada penonton Sukan Plus Close Up. Bagaimana tu idea, bagaimana caranya untuk Safiah come out dengan idea sebegitu? Sebenarnya itu macam idea yang memang semua bola akan ada tau. Sebab itu sahaja cara dia yang untuk kita nak tak nak hilangkan dia punya rhythm. Kalau nak, kita tak ada taman yang besar, macam ada rumput besar ke tak ada. So kalau nak baling kat jalan tar pun tak boleh, rosak bola nanti. Betul. Kan. So alas dekat tilam je lah yang boleh. Kalau cakap kapet ke apa, takut nanti kan berdetum dia kuat kan. Tak nak nanti kacau neighbor ke apa ke. So cuma boleh baling kat macam tilam ke, dekat bantal ke. So tak adalah bising sangat, bola tu berat kan. Maksudnya yang penting pergerakan tangan tu. Ya. Maksudnya tak nak kekok. Tak nak kekok satu, tak nak wrist tu macam dia hilang muscle lah macam tu. So nak kuatkan lah tangan tu. Jadi balingan di tilam tu tanpa pin ataupun ada tanpa pin. Ya. Baik. Maksudnya Safiah mementingkan kepada pergerakan tangan lah, ya, untuk tak hilang momentum. Betul? Okey, baik Safiah. Tapi dalam banyak-banyak perkara tentang PKP ni mesti ada manisnya kan, bila ada latihan yang unik yang tak pernah Safiah dan kawan-kawan Safiah buat. Apa kenangan manis yang mungkin Safiah boleh kongsikan? Selalunya time fitness lah. Macam kalau kita time fitness tu, kalau time Zoom call kita selalu macam bergelak-gelak sebab kadang tu kamera memasing semua tak nampak ni orang je kat mana, sebab tiba nak kena pergi kat dinding lah, kena pergi dekat lantai lah. So selalu hilang dari kamera. So selalunya macam time tu banyak yang macam orang macam benda tu macam buat happy lah kan, you know, tak adalah rasa macam sedih. Betul. Ke apa ke. Time tu lah kita boleh borak ramai-ramai sesama. Tak adalah rasa down sangat lah time tu. Yeah. Jadi ada jugalah keseronokan. Adalah juga. Okey, baik Safiah. Selepas PKP, industri sukan negara ni kembali rancak. Begitu juga dengan sukan bowling. Yeah. Jadi bagaimana Safiah mendapatkan kembali momentum tersebut daripada latihan di rumah kepada latihan secara fizikal? Bagaimana momentum untuk Safiah dapatkan? Lama juga bagi saya nak dapatkan balik saya punya momentum tu, sebab saya tak pernah miss training. Saya tak pernah miss training lebih daripada seminggu. So bila saya dah kena miss training 3 bulan, saya rasa memang kekok teruk lah. Memang rasa kekok. Satu, nak dapatkan balik tu memang agak lama untuk saya. Sebab banyak saya macam tiba-tiba ada bad habit yang lama-lama datang balik semua kan. And then nak kena build balik muscle yang biasa kita swing tu semua susah. Macam hari tu yang paling lama 5 bulan hari tu, itu paling teruk lah saya rasa saya pernah rasai. Memang betul-betul teruk lah masa tu bowling saya. Tapi after few months, at least saya rasa dalam 2-3 bulan jugalah ambil masa balik untuk saya dapatkan balik semua momentum. Ya, momentum tu. Baik, jadi sekarang dah okey? Sekarang dah okey lah. Okey, alhamdulillah. Okey, Safiah, pada tahun 2021 Safiah berjaya meraih pingat perak
pada kejohanan berpasukan dunia di Dubai, UAE. Dan baru-baru ni ada juga berjaya meraih pingat gangsa dalam acara berpasukan wanita Piala Dunia Persekutuan Bowling Antarabangsa di Australia. Ya, betul. Untuk kejayaan sebesar ini untuk negara, apa makna pencapaian ni kepada Safiah? Saya rasa pencapaian ni memang agak besar untuk tim Malaysia, and rasanya setiap tahun diorang berubah format, so tak macam agak susah untuk adapt to the format, sebab especially kalau dekat Australia tu format dia lain tau. And format dia tak pernah dibuat di dalam World Championship di sebelum-sebelum ni. Ini kali pertama dia orang berubah. So saya rasa macam cukup macam bagus dah kita dapat bergangsa, sebab rasanya kali tu masa dekat Australia tu saya rasa macam agak susah. Sebab format dia tu memang susah, and rasa mentally memang betul-betul penat, and physically pun penat. Kalau saya rasa saya punya mental lagi penat daripada badan saya tau sebenarnya masa tu. Sebab perlawanan dekat sana tu memang saya rasa sengit sangat, sebab anyone can win, sebab dia ikut by points. Kalau dia tak ikut by total score agak susah. Kalau dia ikut kalau you kena menang point tu memang susah. Sebab semua boleh main, semua boleh menang. Dia tengok you gabra ke tak lah time tu. You rasa macam nervous ke apa ke, tengok how good you can handle the pressure masa tu. Okey, Safiah, dalam karier Safiah dah banyak yang Safiah capai, pingat emas di kejohanan dunia, juara kebangsaan. Tapi dalam banyak-banyak pencapaian tu, ada lagi tak yang belum Safiah capai? Bagi saya rasa di kejohanan dunia saya nak ada title individu. Individu tu kira you seorang saja dapat lah, you dapat title world champ. Itu yang the next target yang saya nak. Baik, apa harapan tahun depan, tahun 2023 untuk Safiah sendiri? Tahun 2023 saya rasa ada tournament World Championship juga tahun depan. So saya berharap kami dapat emas balik lah untuk di World Championship nanti. Okey, Safiah, masih tentang pencapaian Safiah, sepanjang karier sudah banyak kemenangan yang Safiah dah lakar, terutamanya untuk negara. Contohnya seperti yang Safiah ceritakan tadi. Tapi dalam banyak-banyak kejayaan tersebut, yang mana paling bermakna untuk Safiah setakat ni? Yang paling bermakna saya rasa masa saya memenangi yang professional women's tu. Ada tahun 2017 itu, kiranya saya macam orang yang pertama juga lah memenangi professional women's tour at that time. Saya rasa memang tahta tu kira besar tau, sebab bukan senang untuk menang profesional punya tour ni. Dan satu lagi, masa saya memenangi masa saya umur 18 tahun, saya memenangi World Ranking Masters tu. Itu individu lah. Jadi itu yang paling bermakna lah. Ya, bermakna. Bermakna sebab time tu saya sebenarnya tak di sponsor untuk pergi ke World Ranking tu. Ayah saya sponsor saya time tu. So, maksudnya dari segi kewangan. Dari segi kewangan. So sebab saya tak qualify under merit tau. Saya qualify sebab ada bola yang tak cukup. So saya dapat naik pergi. Bila saya pergi, ayah saya cakap tak apa, it's okay. Ayah bayar trip ni, you just go and bowl. You just go and bowl and do your best. Lepas tu dan rezeki lah, macam ayah bayar dan saya menang pula kat sana kan. Dan last diorang bayar balik, macam diorang diorang bagi balik, refund balik lah kepada ayah saya yang the whole trip saya kat sana. Okay, Safiah sangat menarik. Baik Safiah, sebelum kita akhiri Sukan Plus Close Up minggu ini, mungkin Safiah boleh kongsikan sedikit harapan Safiah sebagai atlet bowling negara, dan mungkin sepatah dua kata lah kepada penyokong Safiah yang tak jemu-jemu sokong Safiah daripada dulu sampailah sekarang. Okay, bagi saya rasa amat berterima kasih kepada semua penyokong-penyokong tim Malaysia dan juga macam yang menyokong saya selama ni, sebab saya adalah nampak macam a lot of macam supportive words dari penyokong-penyokong Malaysia. Saya amat hargai semua sokongan itu dan saya baca semua sokongan itu. Saya berharap lepas ni saya dapat memenangi lagi lebih tournament, dan saya akan cuba untuk
proof pada semua yang saya masih boleh memenangi dalam kejohanan-kejohanan selepas ini, dan semoga semua penyokong masih dapat support saya sampailah saya berhenti main bowling. Ya. Baik, insya-Allah. Insya-Allah. Okey, saya doakanlah Semoga semua impian Safiah tercapai. Ya, Okey. amin, terima kasih. Baik, itu dia harapan atlet bowling negara kita. Kita doakan semoga Safiah terus sukses pada masa akan datang, lebih-lebih lagi dalam industri sukan negara, bowling negara. Baik. Terima kasih Safiah kerana sudi meluangkan masa bersama saya dalam Sukan Plus Close Up. Baik, sekian saja Sukan Plus Close Up minggu ini. Assalamualaikum dan salam hormat.